Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberi peluang untuk terus berada pada hari ini, dan yang paling penting kita masih lagi berada di dalam satu bulan yang penuh keberkatan ini, penuh kemuliaan ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi ikhwani muslimin rahimakumullah ta'ala serta anak-anak didik skip sekalian, pada hari ini nak sampaikan beberapa perkara berkenaan dengan kemuliaan, berkenaan dengan perkara-perkara yang kita boleh lakukan di sepanjang bulan yang mulia ini. Seperti mana pertemuan sebelum ini, saya membicarakan tentang perkara yang boleh memenuhkan bakul kebun Ramadan kita. Antara lain ialah kita sebut sebelum ni, ibadah solat kita, ibadah solat yang fardu, yang sunat, dan juga kelebihan berdoa sepanjang kita berada dalam keadaan berpuasa. Lebih-lebih lagi, doa kita akan seperti mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lebih lagi mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada hari ini satu lagi perkara sunnah ataupun perkara yang harus kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, iaitu dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari ini kita telah membaca Al-Quran, sama ada secara sendirian, sama ada bertadarus dan sebagainya. Ayat yang saya baca tadi berkenaan dengan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan-keterangan bagi petunjuk itu, dan juga sebagai pembeza antara yang benar dan yang salah. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran, dan ayat ini datang selepas daripada ayat kewajipan berpuasa, seperti mana yang telah kita dengar sebelum ni. Ayat berkenaan dengan kewajipan puasa kemudian diikuti dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 berkenaan dengan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Seperti mana kita tahu, Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ke langit dunia. Kemudian Al-Quran itu diturunkan, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun di Mekah dan di
di Madinah. Jadi pada hari ini, mari sama-sama kita melihat beberapa kelebihan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi, bila mana kita melakukannya pada bulan Ramadan. Di mana telah kita tahu, setiap ganjaran, setiap perbuatan kita diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda. Okey. Hari ini adalah hari Jumaat, merupakan penghulu segala hari. Penghulu segala hari. Dan seperti mana kita bagi tahu sebelum ni, ketika berpuasa, kita mempunyai waktu-waktu yang makbul untuk kita berdoa. Untuk kita mengangkat tangan, menadah tangan, meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ketika bersahur, ketika sepanjang kita berpuasa, ketika berbuka puasa, ketika 1/3 akhir malam. Dan hari ini kita berada pada hari Jumaat, yang mana merupakan hari yang antara hari yang disebut sebagai hari yang dimakbulkan segala doa kita dengan syarat kita memohon dengan penuh keikhlasan dan penuh perhatian, penuh keyakinan. InsyaAllah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran, apa kelebihan kita membaca Al-Quran? Yang pertama, saya nak sampaikan, tengok kat sini, Al-Quran itu sebagai syafaat di hari akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Quran itu datang kepada pembacanya sebagai syafaat. Apa makna syafaat? Syafaat maksud dia pembela. Pembela. Kalau kita di dunia, kita ada peguam bela. Tugasnya ialah untuk membela kita. Bila kita melakukan perkara, kita tak perlu bercakap, peguam itu akan membela kita. Akan membuat hujah kepada kita, menyatakan kita sekian. Kalau kita ada satu kesalahan, peguam bela itu akan membuat hujah bahawa kita ni tidak bersalah. Dan akhirnya boleh mempengaruhi hakim itu untuk membuat keputusan mengatakan kita tidak bersalah. Itu di dunia. Bila akhirat nanti, Al-Quranlah sebagai pembela kita, sebagai syafaat kita. Selagi mana kita baca Al-Quran, kita menghayati isi kandungan Al-Quran, kita mengamalkan segala kandungan Al-Quran, dan di akhirat nanti insya-Allah Al-Quran itu datang kepada kita sebagai pembela. Bila mana di akhirat nanti kita tak ada apa, semata-mata bergantung kepada amalan kita ketika di dunia ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga bila kita baca akan mendapat ketenangan. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu merupakan kalam Allah, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bila mana kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat ketenangan. Bila kita ada apa-apa masalah, kita buka Al-Quran, baca Al-Quran, maka masalah itu akan menjadi mudah dan hati kita akan menjadi tenang dengan kelebihan mukjizat Al-Quran. Kerana Allah itu berjanji Al-Quran itu akan terpelihara sehingga hari kiamat. Dan ia juga merupakan mukjizat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kelebihan membaca Al-Quran. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan kelebihan membaca Al-Quran itu
satu huruf itu gandakan sehingga 10 kali ganda. 10 ganjaran. Kita buka Al-Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu dah mengandungi beberapa huruf. Kalau kita baca dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, keyakinan, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi amalan kita di bulan yang mulia ini akan digandakan sehingga 70 kali ganda. Saya nak sebut, ada seorang pernah bercerita berkenaan dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sehingga khatam. Dah sebulan kita baca Al-Quran, khatam Al-Quran, menyamai bersamaan dengan 88.9 juta. Apa? Itu ganjaran dia. Walaupun pahala ni bukan urusan kita, pahala ni bukan boleh dikira sebagai angka, bukan dikira sebagai 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu sebagai panduan, seperti mana dalam hadis Nabi sebut, satu huruf itu diganjarkan sebagai 10 kali ganda. Bila mana berakhirnya Ramadan, kita akan mendapat 88.9 juta ganjaran kalau siapa yang dapat menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Kerana di bulan Ramadan ini ada satu malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar, yang mana pahalanya, amalan pada malam tersebut digandakan sehingga menyamai 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Mana setiap bacaan kita tadi akan digandakan lagi 10 kali lagi, kali dengan 70, kali dengan huruf yang ada dalam keseluruhan 30 juzuk itu, maka jadi jutawan lah kita. Itu sebagai contoh. Dan bukan pahala itu berdasarkan angka-angka tersebut. Itu sebagai galakan untuk kita semangat lagi membuat ibadah, khususnya membaca Al-Quran. Jadi siapa anak-anak murid sekalian yang tahu membaca Al-Quran sendiri, boleh baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ni, dan kalau boleh habiskan 30 juzuk. Habis saja 30 Ramadan, kita habis satu Al-Quran 30 juzuk. Dalam Al-Quran itu mengandungi satu juzuk itu menyamai 10 muka surat. Satu muka surat mengandungi 2 muka. Jadi kalau kita kira macam mana kita nak habiskan bacaan kita sepanjang Ramadan, setiap kali solat 5 waktu, kita bacalah sebelum solat. Contoh, kita ambil contoh mudah, sebelum solat subuh baca dua helai, selepas solat subuh baca 2 helai. Maknanya bila 5 kali sehari, kita akan dapat di situ 10 helai, menyamai satu juzuk. Satu hari kita boleh habiskan satu juzuk dengan cara begitu. Dan terpulanglah. Dan siapa yang tak tahu membaca Al-Quran, tapi dalam masa yang sama dia belajar, dan Nabi sebut bagi mereka ini akan dapat 2 ganjaran. Sebab apa dapat 2 ganjaran? Sebab dia berusaha untuk belajar Al-Quran. Dia tahu, dia tak tahu mengaji, dia tak tahu membaca Al-Quran, tapi dia berusaha untuk belajar. Dalam masa dia berusaha itu, bersusah payah dia membaca Al-Quran itu, akan diganjarkan oleh Allah dua pahala. Pahala belajar satu, dan pahala dia bersusah payah itu membaca.
Itu maknanya apa yang Allah sebut Al-Quran itu sebagai mukjizat bagi kita. Nabi sebut sebagai syafaat, sebagai pembela kita di akhirat nanti. Maka di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita mengambil peluang itu, memperbanyakkan lagi membaca Al-Quran. Kita isikan masa kita yang ada ini dengan baca Al-Quran, di samping dengan amalan-amalan yang lain lagi. Doa, berzikir dan sebagainya. Okey. Berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran lagi, kita tengok di sini. Membaca Al-Quran itu juga akan mendapat ketenangan hati kita. Yang saya sebut tadi, membaca Al-Quran itu boleh menenangkan hati kita. Dan dalam Al-Quran itu mengandungi Al-Quran itu sebagai orang kata penyelesai masalah. Kenapa? Bila kita ada sesuatu masalah, showkan kamu biasa buat macam ni. Bila kita ada masalah, tak semestinya kita ada masalah baru kita buka Al-Quran. Tapi Al-Quran itu menunjukkan Al-Quran itu sebagai penyelesai segala masalah. Contoh, bila kita ada satu masalah, kita ambil Al-Quran, kita buka Al-Quran dan kita tengok terus je. Kita buka apa, dekat mana, kita tengok dekat mana kita buka itu, pasti ada jawapan bagi masalah yang kita hadapi. Tak percaya? Cubalah. Ada satu masalah, kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita tengok, perhati maksud dia, makna dia, dan kita ambil pengajaran daripada Al-Quran Al-Karim. Tak rugi pun. Kita boleh berhabis masa berjam-jam tengok TV, tengok drama, tengok filem, sampai 2-3 jam kita tak rasa apa pun. Alangkah ruginya bila kita tak ambil masa membaca, mengkaji, mentadabbur Al-Quran walaupun sekejap. Seperti mana kelebihan yang kita dengar tadi, antara kelebihannya ialah datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada kita. Sebagai syafaat. Pada waktu tu tak ada orang lain dah. Tak ada benda lain dah. Waktu tu Al-Quran dah datang kepada kita sebagai pembela kita. Bila mana kalau kita masa-masa hidup ni selalu berdamping dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu belajar Al-Quran, mudah-mudahan akhirat nanti akan datang kepada kita sebagai syafaat. InsyaAllah. Itu. Okey, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini sebagai perkongsian untuk kita bersama, bagi tujuan untuk memenuhkan bakul Ramadan kita dengan kita melakukan perkara-perkara yang sunnah di bulan Ramadan ini. Dan yang antaranya ialah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah itu, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi akhir sekali, selamat berbuka puasa ucapkan kepada semua yang mendengar pada petang ini. Dan mudah-mudahan segala amal, kebajikan, kebaikan yang telah kita buat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan di rumah, stay at home, pastikan kita patuh PKP dan patuh PKP daripada Allah, iaitu puasa kena penuh. InsyaAllah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.